Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, lebih baik UMNO bertanding solo atas tiket BN. Berita sepenuhnya, kerjasama politik bersatu UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional nampak gaya sukar dipertahankan lagi. Besar kemungkinan hayatnya bakal berakhir sebelum Parlimen dibubarkan lagi. Manakala satu lagi sekutunya PAS dilihat lebih cenderung kepada Bersatu yang kini memegang tampuk kuasa. Namun PAS difahamkan cuba menjadi pendamai sengketa Bersatu UMNO ini, meskipun lebih awal memeterai persefahaman dalam mufakat nasional. PAS juga terdedah kepada dua fraksi sehingga dilaporkan ada rancangan untuk menepikan presidennya Abdul Hadi Awang yang dikatakan sering membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada parti. Ini tabiat lama Hadi yang telah menyebabkan PAS terbahagi dua sehingga melahirkan Parti Amanah Negara. Keretakan dalam UMNO tidak lagi boleh disembunyikan. Mulanya terbentuk klaster mahkamah dan klaster menteri yang mempunyai sikap berbeda terhadap pentadbiran Muhyiddin Yassin. Gerakan itu sudah berkembang ke akar umbi, ditambah parah dengan kelemahan ketara presidennya Zahid Hamidi untuk mengawal parti. Tidak mustahil sengketa dalam UMNO itu dimarakkan lagi oleh tangan-tangan gaib dalam Bersatu, khususnya mempengaruhi proses pemilihan parti. Sudah timbul kabar angin kemungkinan Najib Razak dan Zahid berdepan hukuman penjara yang seterusnya memudahkan pengaruh mereka berdua dalam UMNO diminimumkan. Hanya kepimpinan Bersatu nampak tidak goyah. Di samping Muhyiddin, pengaruh Azmin Ali sedang dibina dalam parti. Tidak mustahil menyediakannya ke posisi lebih strategik. Misalnya timbalan presiden. Umum mengetahui Azmin adalah perancang sebenar drama yang dipentaskan sejak langkah Sheraton lagi. Begitu juga dengan episod lompat kata ke beberapa ahli Parlimen PKR Mutakhir ini. Lanskap politik tanah air nampak seimbang. Jika Perikatan Nasional kelihatan goyah, saingan terdekatnya Pakatan Harapan juga terdedah kepada risiko keretakan. Seawal runtuhnya kerajaan PH pada hujung Februari 2020, faktor Dr. Mahathir Mohamad menjadi bualan hangat yang merobek kesatuan. PH bukan hanya kehilangan Bersatu dan geng Azmin, tetapi juga warisan serta penyokong Mahathir. Maknanya ia semakin mengecil. Apabila Anwar melakukan rundingan dengan berbagai pihak untuk memertabatkan kembali mandat rakyat dalam PRU 14, masalah timbul berkaitan sokongan daripada UMNO, khususnya daripada klaster mahkamah. Difahamkan Najib dan Zahid turut menyokong Anwar membentuk kerajaan baru. Kabarnya di peringkat awal, sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO itu mencukupi untuk memperoleh cukup bilang bersama dukungan PH, walaupun tanpa penyokong-penyokong Mahathir. Seolah-olah UMNO secara en blok menyokong Anwar dan ini sukar dipastikan kesahihannya disebabkan impak COVID-19. Dikala sokongan ahli Parlimen UMNO sendiri sudah disahkan, sikap sekutu PKR dalam PH yaitu Amanah dan DAP sendiri menjadi tanda tanya. Seteru bersama Bersatu tidak memungkinkan PH UMNO melupakan semua perbedaan mereka, terutama berkaitan prinsip dan moral perjuangan. Amanah dan DAP dilihat sukar untuk merangkul UMNO dalam satu persefahaman politik yang baru menjelang PRU 15. Berdasarkan kenyataan beberapa pemimpin utama Amanah, parti itu dilihat keberatan untuk bersama UMNO secara en blok, khususnya klaster mahkamah. Di pihak UMNO pula tiada penegasan yang jelas. Ia lebih cenderung untuk bertanding dalam blok tersendiri yaitu Barisan Nasional, selain terus berusaha merapati PAS sekutunya dalam mufakat nasional. Sementara DAP mungkin dianggap tidak akan bersaing dalam konstituensi yang sama dengan UMNO dan menyebabkan persefahaman politik lebih mudah terjalin. Tetapi daripada segi prinsip dan asas perjuangan, ruang untuk bekerja sama itu lebih sempit. Para penyokong DAP pula dijangka lebih kritikal dan akan menolak cadangan itu jika ada. Maknanya Anwar berdepan laluan sukar jika membabitkan UMNO, kecuali sekadar individu tertentu. Sebenarnya sebelum langkah Sheraton, UMNO yakin untuk merampas balik Putrajaya hanya dengan kerjasama PAS. Banyak kalangan pemimpin parti melihat pergabungan UMNO untuk membentuk kerajaan pintu belakang Muhyiddin Azmin itu satu kesilapan strategi. Sudahlah UMNO dibuli oleh Bersatu dalam agihan jawatan,
Kesatuan dalam parti turut dirobek dengan dahsyat. Melalui Scheme of Things, Muhyiddin kini mencaturkan barisan kepimpinan baharu UMNO. Kes-kes Mahkamah Pemimpin Kanan UMNO menjadi senjata terbaik untuk melemahkan parti seteru terdekat bersatu itu. Ada penganalisis berpendapat, lebih baik UMNO bertanding ke atas tiket BN, lupakan juga PAS, sekiranya persefahaman dalam mufakat nasional tidak dihormati lagi. Biarlah dicari titik temu selepas kesatuan atau selepas keputusan PRU15. Banyak negara menyaksikan koalisi parti-parti lebih mudah terbentuk selepas rakyat mengundi. Mungkin itu pilihan terbaik UMNO. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.